Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurin Afia binti Azlan, nombor metrik D2023 1106731. Hari ini saya akan menjelaskan secara terperinci mengenai tentang tekanan sosial dalam gangguan mental. Tekanan sosial adalah tekanan yang terbentuk akibat hubungan dengan seseorang dan persekitaran sosial mereka. Ini mungkin termasuk tekanan dari kumpulan rakan, persaingan akademik ataupun masalah yang dibawa dari rumah. Seterusnya, saya akan menjelaskan 4 topik di dalam tekanan sosial ini, iaitu gejala mengalami tekanan sosial, punca tekanan sosial, kesan tekanan sosial dan juga bagaimana cara kita ingin mengatasi tekanan sosial. Okey, baiklah. Macam mana kita nak tahu yang kita ni mengalami tekanan sosial? Terdapat beberapa gejala tekanan sosial seperti mudah marah, kerisauan yang berlebihan, perubahan selera makan, letih lesu dan juga perubahan tingkah laku. Contohnya daripada seorang yang sebelum ini merupakan periang menjadi kepada seorang yang lebih pendiam. Punca tekanan sosial. Yang pertama, norma sosial. Hal ini kerana individu merasa perlu untuk mematuhi ataupun mencapai standard yang diakui oleh masyarakat, contohnya seperti berat badan ideal ataupun ketinggian. Yang kedua, media sosial. Tekanan media sosial dapat datang dalam bentuk ekspektasi untuk memperoleh pengakuan ataupun populariti serta perbandingan dengan kehidupan orang lain, contohnya seperti influencer dan juga selebriti yang terkenal. Yang ketiga, faktor keluarga. Hal ini kerana individu menjadi harapan keluarga, terutamanya dalam konteks budaya tertentu, boleh menjadi sumber tekanan yang kuat. Yang terakhir iaitu akademik. Faktor ini merangkumi persaingan, harapan orang tua yang berlebihan dan juga kekhawatiran masa depan yang melampau. Oleh itu, disebabkan oleh faktor-faktor ini, ia boleh menyebabkan tekanan yang berat kepada seseorang yang boleh memicu kepada tekanan sosial. Terdapat beberapa efek kepada individu jika mengalami tekanan sosial. Antaranya adalah insomnia, anxiety, perubahan tingkah laku dan juga gangguan makan. Yang pertama, insomnia. Insomnia adalah gangguan tidur yang ditandai oleh kesulitan untuk tidur ataupun mempertahankan tidur. Insomnia biasanya disertai dengan kualiti tidur yang buruk. Orang yang mengalami insomnia mungkin mengalami kesulitan memulai tidur, terbangun selama malam ataupun merasa tidak segar setelah tidur. Yang kedua, anxiety. Anxiety ataupun dikenali sebagai gangguan kecemasan adalah respon alami terhadap stres atau ancaman. Namun dalam beberapa kes, ia boleh menjadi gangguan jika berlebihan dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Contoh anxiety adalah seperti gangguan kecemasan umum GAD, fobia sosial dan gangguan panik. Yang ketiga, perubahan tingkah laku. Tekanan sosial dapat mempengaruhi perubahan tingkah laku seseorang. Hal ini kerana individu mungkin merasa tertekan untuk beradaptasi dengan norma sosial atau harapan orang lain sehingga mereka dapat mengubah perilaku mereka untuk mencocokkan ataupun memenuhi ekspektasi tersebut. Tekanan sosial juga dapat menciptakan kecemasan sosial yang mendorong perubahan tingkah laku sebagai respon terhadap persepsi orang lain terhadap mereka. Yang keempat, gangguan makan. Gangguan makan adalah kondisi kesihatan mental yang melibatkan perilaku makan yang tidak sihat, pola makan yang ekstrim dan perhatian yang berlebihan terhadap berat badan dan bentuk tubuh. Contoh bagi gangguan makan adalah seperti anoreksia nervosa dan juga bulimia nervosa. Oleh itu, apa yang perlu kita lakukan jika kita mendapati kita menghidap tekanan sosial? Antara langkah untuk mengatasi tekanan sosial adalah dengan meluahkan perasaan, mengawal minda dan juga melakukan senaman. Jika mengalami tekanan sosial, kita perlulah meluahkan perasaan dengan berkongsi perasaan dan bercakap dengan individu yang dipercayai. Hal ini kerana dengan berbicara dengan orang terpercaya tentang tekanan yang dihadapi dapat memberikan dukungan emosional dan perspektif yang diperlukan. Dengan mendapatkan dukungan sosial, ia dapat membantu anda merasa didengar dan juga difahami. Yang kedua, kawal minda. Kita perlulah mengawal minda dengan sentiasa berfikiran positif dan lebih menghargai setiap perkara serta situasi yang berlaku setiap hari. Hal ini kerana dengan berfikiran positif, ia dapat membantu individu dalam mengurangkan tekanan mental yang dihadapi dan sentiasa berfikiran tenang. Yang ketiga, senaman. Hal ini kerana dengan senaman, ia mampu mengeluarkan endorfin dan meningkatkan mood gembira.
Sebagai kesimpulannya, semua peringkat terutamanya golongan pelajar perlulah cakna dan tidak memandang enteng terhadap masalah kesihatan mental, terutamanya tekanan sosial. Cakna tentang kesihatan mental penting kerana tekanan dan gangguan mental boleh memberi impak serius terhadap kualiti hidup seseorang. Kesedaran ini membolehkan individu mengenali tanda-tanda awal dan mencari bantuan sebelum masalah ini berkembang menjadi lebih serius. Selain itu, cakna tentang kesihatan mental juga membantu masyarakat memahami pentingnya sokongan dan toleransi terhadap individu yang mengalami masalah tekanan mental. Sekian, terima kasih.